lapan. Akbar kabir. Alhamdulillahi katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kelima, ini sifat apa ni? Tauhid. Sifat kelima yang wajib bagi Allah Ta'ala apa dia? Yang Ta'ala binafsi. Wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu binafsih. Wajib kita percaya. Kalau kita tak percaya, berdosalah, kufur. Kalau kita tak percaya, yakni kalau kita cakap tidak wajib percaya, nampak? Tak wajib percaya, i'tiqad, yang Allah Ta'ala tu bersifat qiyamu ta'ala binafsi. Nampak? Jadi kita boleh jatuh kafir. Nampak? Sebab wajib kat sini wajib syarak. Nampak? Wajib syarak. Nanti lo. Percaya yakni beriman dan i'tiqad yakni pegangan hati bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Artinya erti qiyamuhu binafsih itu berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Yakni berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Apa makna Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri? Berdiri tapi tak minta pertolongan. Berdiri tanpa pertolongan makhluk. Berdiri daripada iaitu zatnya, zat Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk ditumpang seperti menumpang sifat kepada zat itu. Nampak? Zat Allah Ta'ala tidak memerlukan satu zat yang lain, suatu zat yang lain untuk dia ada, untuk dia tumpang. Tak macam sifat. Sifat mesti dia kena ada zat baru dia boleh ada. Nampak? Macam jam ni. Ni jam ni. Color purple ni kena ada besi ni. Besi ni panggil zat. Kena ada besi ni barulah boleh ada purple ni. Purple ni menunjukkan sifat bagi besi ni. Nampak? Itulah. Zat Allah Ta'ala tidak memerlukan zat yang lain untuk dia ada. Dan zatnya tidak berkehendak kepada orang lain menjadikan dia kerana ia qadim. Nampak? Allah Ta'ala tak berkehendak kepada zat yang lain untuk dia menjadikan, untuk dia ada. Nampak? Sebab dia qadim. Apa qadim? Qadim ni pidam. Apa dia pidam? Berkuasa. Kalau ingat. Apa dia qadim? Yang ni qidam. Apa
makna kidam? Apa makna kidam? Enggak tahu. Enggak tahu. Yang ni kidam tidak didahului oleh tiada. Itu kidam. Adapun kidam ini qadim. Kita ni baharu. Kita ni didahului oleh tiada. Nampak? Sebelum kita ada, kita tak ada. Adapun Allah Ta'ala bukan macam tu. Nampak? Jadi bila kita baharu ni, kita memerlukan orang yang menjadikan dia. Kita ni, siapa yang jadikan kita ni? Allah. Adapun Allah Ta'ala tu zatnya yang qadim. Tidak ada orang yang menjadikan dia. Sedangkan dia tu qadim, tidak didahului oleh tiada. Adamul awliyah tu. Tidak ada awal. Inilah makna. Ada. Inilah makna berdiri dengan sendirinya. Dia macam api. Ya, zat Allah Ta'ala tu qadim. Lagi pula Allah Ta'ala yang menjadikan semua perkara. Allah Ta'ala yang menjadikan alam ni. Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk. Ada pula orang nak buat Allah Ta'ala jadi mustahil. Sebab Allah Ta'ala lagi pula Allah Ta'ala tu buat semua perkara. Nampak? Inilah makna berdiri dengan sendiri. Bukanlah makna bangkit dengan tidak ada orang lain tolong angkat. Ini bukan dia berdiri tu seumpama kita berdiri. Nampak? Kita berdiri apa? Kita berdiri tak ada orang angkat. Cuba berdiri. Ada orang angkat? Tak ada. Siapa angkat? Usah angkat. Tak ada kan? Jadi bukan macam tu. Bukan dengan berdiri dengan sendiri tu. Nampak? Seperti bersegera pada faham. Yang ni seperti orang duk faham, masyarakat duk faham. Yang ni berdiri dengan sendiri tu apa? Dia terus bangun macam tu. Tak ada orang tolong dia angkat. Tak ada orang tolong dia bangun. Bukan macam tu. Yang ni berdiri dengan sendiri. Yang tu satu, dia bukan sifat untuk dia menempatkan diri dia. Dan yang kedua, dia tidak memerlukan zat lain untuk dia ada. Faham? Ini sebenarnya tidak ada tidak ada apa dia? Zat Allah Ta'ala itu tidak memerlukan zat yang lain untuk dia ada. Nampak? Zat Allah Ta'ala tidak memerlukan zat yang lain untuk dia ada. Dan wajib percaya dan i'tiqad tidak sama sekali mustahil. Dan wajib, ini pegangan hati, wajib percaya beriman dan i'tiqad, yakni percaya dan pegangan hati tidak ada sama sekali, tidak sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, iaitu berdiri dengan yang lain, dengan bahawa zatnya berkehendak kepada zat yang lain, dan zatnya berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Nampak? Zat. Adapun bagi lawannya, ini zat Allah Ta'ala tu berkehendak kepada zat yang lain untuk dia ada. Ni apa ni? Pampa. Ni. Dan dia berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Yang ni Allah Ta'ala berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Dalil dia mana? Dalil di atas yang demikian itu, yang ni demikian itu, kita nak wajib percaya dan i'tiqad bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyamul nafsi, dan nak nafikan lawannya
iaitu berkehendak kepada zat yang lain, dan zat yang berkehendak, zatnya berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Nampak? Kita nak nafikan yang tu. Jadi dalil dia firman Allah Ta'ala, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya tiada Tuhan melainkan dia. Tuhan itu Tuhan yang hidup lagi, yang berdiri dengan sendiri. Nampak? Allah Ta'ala dah berfirman dalam Quran, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan dia Tuhan yang hidup lagi, yang berdiri dengan sendiri. Atau dalil di atas yang demikian itu baharu alam ini. Tadi dalil Al-Quran, ini dalil akal. Baharu alam ini. Macam mana boleh dapat dalil akal itu baharu alam ini? Cuba fikir. Fikir. Tauhid dia kena fikir. Sebab cuti 2 minggu dia tak fikir. Gerak di rumah. Tauhid dia kena fikir. Tak. Macam mana dapat baharu alam ini? Apa dalil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi? Dalil akal. Fikirlah, fikir. Zat dia tidak berkehendak satu. Iaitu makna dalil. Tidak ada la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dalil akal bukan dalil Quran. Dalil akal. Ikut akal sendiri. Yang logik. Baharu alam ni. Macam mana boleh dapat baharu akal? Sebab kita dah saksi kan? Saksikan. Saksi Baharu alam itu dah betul dah. Saksikan tu ikut mana? Dia macam ni. Jikalau kan pernah cakap lah, kena bawa mai. Jikalau tu kena bawa mai sifat yang mustahil di atas Allah Ta'ala dulu, barulah boleh kita hurai sampailah kita sabit dan percaya Allah Ta'ala tu bersifat dengan wajib. Macam ni. Jikalau lah Allah Ta'ala tu berkehendak kepada zat yang lain untuk dia ada, mestilah dia berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Nampak? Bila berkehendak kepada orang menjadikan dia, lazimlah tasasul dan daur. Ingat tasasul dan daur. Tasasul ialah berekai-rekai. Daur ialah macam Ali menjadikan Omar, Omar menjadikan Bakar. Lepas tu pusing balik. Tapi niat tu lah. Ulang apa? Jikalau Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak, jikalau Allah Ta'ala tu berkehendak dengan zat yang lain untuk dia ada, nescaya ia baharu. Nampak? Nescaya ia baharu. Jadi bila baharu, dia memerlukan kepada orang yang menjadikan dia. Bila orang menjadikan dia, memerlukan kepada orang yang menjadikan dia pula. Jadi kat situ lazim, mesti dia jadi tasasul ataupun daur. Jadi mustahil tasasul dan daur atas Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyamuhu binafsi. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nampak tu dalil dia. Fikirlah, fikir. Dalil ni senang je. Tapi kena fikir, kena pandai fikir. Mula-mula memang rasa payah, lama-lama senang je. Keenam, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit
Wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan bersifat dengan wahdahniyah. Artinya Esa Allah Ta'ala. Jangan yang tujuh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Ada jangan ada ni. Kenapa yang tujuh benar? Kitab yang kedua iaitu kitab fiqh. Ini Sirajul Sudah. Sirajul Mubtadi. Oh, ngaji tak tahu kitab ni. Masalahnya kita bukan pakai kitab ya tuan. Kita Kalau pakai tahu buku nota masalah, kalau dah tahu kitab apa, dah ngaji masalah tak tahu kitab apa yang belajar. Teruk tu. P. Benar. P. P. Faham? apa kebenarnya. Dia tak tahu kan? Saya tak tahu ni. Tentu tak Rukun. hitung. Auzubillahi Rukun Islam. Rukun Tentu tak bagus. hitung lah ni. Buku ini. Kalau macam ni tak Qala ada. musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Sini. Rukun Islam. Ini kita dalam pembicaraan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Apa dia? Tak Rukun Islam yang kedua. Pi. 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 Solat Pi. Nimpo tak ini? sehari semalam. Nimpo tak ini? Faham. Solat 5 waktu. Tahu tak solat 5 waktu? Nimpo tak ini kan? Semalam. Sehari semalam ini satu hari. Itulah 5 waktu. Zohor. Sama Ni ada apa ni. ni? Rukun Islam yang kedua. Zohor tak ini. Apa takrif rukun? Ha. Takrif rukun ialah ini takrif rukun. Ma yatawaqqufa alaihi Tak ada waktu macam ni. sihhatu Ni. wa asyai'a. Asyai'a juz'an min Ya. ni ialah barang yang terhenti, yakni bergantung di atasnya rukun. Ini barang itu sah sesuatu, yakni nak sahkan sesuatu. Nampak? Juz'an minhu, padahal adalah ia satu daripada juzuk daripadanya. Padahal ia sesuatu itu satu juzuk daripadanya. Nampak? Nak sahkan sesuatu itu mesti ada rukun. Macam semayang, rukun semayang ialah rukuk. Nampak? Contoh kita tak buat rukuk, takkan sah semayang itu. Nampak? Takkan sah semayang itu. Itulah takrif rukun. Tentu. Takrif semayang pada lugah apa dia? Luah. Allah. Kita wajib sembahyang. Kita wajib semayang. Apa tu? Bukan tu. Ni untuk mam. Ni cik Syarat ompek. wajib sembahyang. Ini apa? Itu Apa? ada 5 Tak ni kan? Itu apa? Oh iya. Pada istilah lah. Bahasa Melayu pun tak apa. Ada solat pada istilah. Semayang pada istilah. Tak ada. Tapi. membesarkan Ha? Ini. Apa dia? Tapi ini ni. membesarkan Tengok tu. Apa dia tu? Tu. Buat teng-teng tu. Yakni Buat teng-teng. pada lugah yakni ad-du'a'u bil khair. Doa betul. Ad-du'a'u Tapi ya tapi. bil khair. Pi. Ni kalau orang tak ada whiteboard ni macam ni. Pelik. Tapi. Ayah. Bil khair. Tapi. Atas. Yakni pada lugah. Nampak? Takrif semayang pada lugah iaitu minta doa dengan kebaikan. Yakni semayang pada lugah ni ialah doa. Nampak?
Semayang ni pada lughah ialah doa. Macam contoh kita semayang mayat tu. Ni. Mayat tu kita doa pada semati Allahumma fillahu warhamhu wa'afini wa'afanhu. Ya Allah, bukanlah dosa dia, rahmatilah dia. Adapun pada istilah ialah aqwalun. Apa? Aqwalun wa af'alun Adik pun tak adik. muftatahatun. Yang ini dimulakan. Muftatahatun bitakbirati, bitakbiri wa muhtatamatun. Yang ni kalau tak faham Arab, ambil dia punya mafhum tak apa. Asalkan kita ingat bitaslimi dengan salam bisyaraita makhsusatin. Bisyaraita makhsusatin. Aqwalun wa af'alun ialah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan muftatahatun yang dimulakan dengan takbir. Nampak? Dengan takbiratul ihram, yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Yakni Allahu Akbar. Nampak? Sebelum nak mulakan beberapa perkataan, beberapa perbuatan tu dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahkan dengan salam. Disudahkan dengan salam, yang ni Assalamualaikum warahmatullahi, dengan syarat yang tertentu. Itulah ta'rif semayang. Yang tu pada bahasa Arab. Sini pun ada tulis, tapi pada bahasa Melayu pengertian semayang. Iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Beberapa perbuatan dan beberapa perkataan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam serta dengan beberapa syarat yang tertentu. Nampak? Disudahi dengan salam, ini Assalamualaikum warahmatullahi, dan dengan syarat yang tertentu. Maka perkataan di dalam semayang itu disebut dengan sebagai rukun qauli. Nampak? Perkataan di dalam semayang tu disebutkan dengan rukun qauli. Tapi semua ke perkataan dalam semayang tu rukun qauli? Tak. Apa dia yang rukun qauli? Berdiri tegak. Rukun qauli dia rukun perkataan. Berdiri tegak perkataan. Membaca Al-Fatihah. Lagi? Membaca tayat akhir. Membaca selawat. Nampak? Bukan semua apa dalam tu, dalam apa tu? Rukun. Dalam semayang tu bukan semua ialah rukun qauli. Yang ni rukun qauli ada yang tertentu-tentu je. Nanti dia urailah kat belakang-belakang. Dan perbuatan di dalam sembahyang itu disebut dengan rukun fi'li. Nampak? Perbuatan yang dalam sembahyang tu, ini perbuatan dalam sembahyang tu kalau kita tak buat tak sah. Nampak? Sebab tu tadi dia cakap ma yatawaqqafu alaihi sihhatu asyai'u wa kana juz'an minhu. Wa kana juz'an minhu, iaitu barang yang tergantung di atasnya rukun oleh sah sesuatu. Nampak? Nak sah sesuatu mesti rukun, mesti ada rukun. Kalau tiada rukun tak sah lah benda tu. Macam semayang, nampak rukun fi'li. Contoh kita tak buat ni, kita tak buat rukuk. Katakan kita tak buat rukuk, sah ke? Tak tu. Dah tu. lah kalau dia terlupa. Dan dia terlupa, ulanglah balik, tak ada masalah. Tak boleh. Kalau sujud sehari tak boleh. Apa sujud sahwi macam ni? Kalau nak ganti rukun sujud sehari tak boleh. Mana boleh, sebab dia apa rukun, bukannya sunat. Nampak? Dia rukun. Sebab tu nak sahkan sesuatu tu dengan rukun. Nampak?
Sesuatu itu adalah sebahagian daripadanya rukun. Faham Rukun Islam. Nampak? Dan yang lain daripada perkataan dan perbuatan pula disebut sebagai rukun qalbi, yakni rukun hati. Nampak? Selain daripada rukun perkataan, yakni rukun qauli, rukun perbuatan, yakni rukun fi'li, ialah rukun qalbi. Apa dia rukun qalbi ni? qalbi hati. Qalbun. Bukan kalbun lah. Kalbun ialah stop. You know dog. Yes. Qalbun is heart. Hati, you know. Hati. Qalbun is hati. Apa dia rukun pada hati? Niat. Lagi? Tertib. Lagi? Lepas niat? Syari kita jawab banyak. Kau senang. Takkan tak tahu keesan nombor 1 je. Apa saya dapat nombor dah tapi Tak apa-apa macam tu. Dengar riak sudah. Apa dia? Lepas niat. Rukun apa qalbi lepas niat. Apa dia? baca salawat. Niat lepas niat apa dia? Baca bismillah. Baca bismillah. Baca doa iftitah. Yang tu rukun perkataan, ni rukun dalam hati. Apa dia? Tertib. Ha? Tertib. Tertib. Ini apa? Kenapa pula tertib? Imam bapa loto. Ini apa? Ha? Tertib. Tertib. Salah. Tertib. Itu apa? Habis tu niat je. Bukan dalam. Api muncul. Abi memang bohongnya. Abi tu tak bohong. Nampak? Ialah satu je rukun qalbi. Niat. Tengok dalam buku tiap agama Islam. Aduh. Macam mana ni? Enggak tahu. Udah sekolah pasti. Sekolah pasti Cikgu enggak mana? ajar. Macam tu. Teruk banget ni. Contoh. Syarat yang tertentu bagi semayang. Syarat-syarat yang tertentu bagi semayang. Bermula syarat yang tertentu bagi semayang itu ada 2. Syarat tertentu bagi semayang ada 2 perkara. Yang pertama perkara apa? Ya, contoh lah. Ini. Kat tak habis. Syarat-syarat tu rukun. Nampak? Rukun Islam. Syarat dengan rukun tak sama. Islam. Syarat yang tertentu pada semayang. Islam. Ha. Ni kita ambil dulu tak ada syarat. Nak bagi faham syarat ni. Nak bagi faham syarat ni. Boleh. Dan tak ada syarat ialah ma yatawaqqufa. Mara buka. Mau buka. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu al-syai'u wa laysa Allahu akbar minhu. Nampak? Lah barang yang bergantung di atasnya syarat pada sah sesuatu. Nampak? Syarat pun ialah nak bergantung sesuatu tu sah ialah syarat